Dua tokoh kemerdekaan wanita dan sumbangan mereka terhadap negara. Dari pertengahan abad ke-20 hingga abad ke-21, kita dapat melihat ramai tokoh Malaysia yang telah mencipta nama di seluruh dunia. Secara umumnya, tokoh-tokoh yang kita dengar selalunya disandang oleh majoriti kaum lelaki. Namun sebenarnya ramai tokoh wanita yang sepatutnya mendapat perhatian kerana bakti dan pertolongan yang mereka curahkan di tanah air. Sekarang kita menceritakan tentang dua tokoh wanita yang pernah mengharumkan nama Malaysia di seantero dunia serta menyumbang kepada masyarakat. Yang pertama ialah Tun Fatimah Hashim, wanita yang memperjuangkan hak kemerdekaan Malaysia. Tun Fatimah Hashim dilahirkan pada 25 Disember 1924 di Kampung Parit Kurma, Muar Johor. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Lelaki Parit Kurma dan Sekolah Perempuan Mersing. Selepas tamat dalam persekolahan, Fatimah menjadi guru pelatih dan mempelajari pendidikan agama di Mersing. Fatimah Hashim mula menceburi bidang politik selepas berkahwin dengan suaminya iaitu Tan Sri Abdul Qadir Yusof yang merupakan ahli UMNO. Pada awalnya, beliau memegang jawatan sebagai Setiausaha Pergerakan UMNO di Johor dan penolong Setiausaha Pergerakan Wanita dari 1951 sehingga 1953. Kejayaan beliau dalam memegang kedua jawatan itu telah menjadikan beliau wanita pertama yang menjadi Ketua Perhubungan UMNO. Fatimah juga aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan menyampaikan ceramah bagi menyedarkan masyarakat Melayu tentang betapa pentingnya negara bebas daripada tangan penjajah semasa memegang jawatan sebagai Ketua Perhubungan UMNO Perak pada 1956 hingga 1958. Beliau sekali lagi mencatat sejarah apabila menjadi wanita pertama yang memegang jawatan Menteri Kebajikan AMN. Fatimah telah memperjuangkan hak wanita dalam isu gaji pada 1970 kerana kaum wanita pada waktu itu seringkali didiskriminasikan dari segi gaji. Beliau juga memperjuangkan perlindungan dan pemberian nafkah kepada wanita, pencen untuk wanita, mewujudkan jawatan pegawai kebajikan wanita di Mahkamah Syariah dan mengisytiharkan Hari Wanita sebagai cuti umum. Fatimah telah menerima banyak penghargaan semasa memegang pelbagai jawatan, antaranya Bintang Panglima Mangku Negara oleh Yang di-Pertuan Agong, Ijazah Muda Kehormat Undang-Undang Universiti Malaya, wanita pertama yang mendapat gelaran Tan Sri. Yang kedua, Tan Sri Aisyah Ghani menubuhkan pusat perlindungan untuk gadis yang terlanjur. Tan Sri Aisyah Ghani dilahirkan di Kampung Sungai Perai, Hulu Langat, Selangor pada 15 Disember 1923. Aisyah bersekolah di Sekolah Melayu Bukit Raya, Ceras, Selangor dan Sekolah Diniyah Puteri, Padang Panjang, Sumatera Barat serta melanjutkan pelajarannya di Maktab Perguruan Tinggi Islam di Padang dari tahun 1940 hingga 1943. Minat Aisyah Ghani untuk berkecimpung dalam politik bermula di maktab. Setelah kembali ke tanah air, beliau menjadi guru besar di Sekolah Wilayah Yahyawiyah Padang Rengas, Perak, di mana beliau aktif dalam politik dan pernah menjadi ahli Kesatuan Melayu Muda KMM dan Persatuan Anak Melayu Selangor APAMS. Status pendidikan Aisyah Ghani yang tinggi membuatkan beliau mendapat jawatan dalam UMNO iaitu Setiausaha Pergerakan Wanita UMNO Negeri Selangor, Ahli Majlis Tertinggi UMNO dan Naib Ketua Pergerakan UMNO dari 1960 hingga 1971. Sewaktu memegang jawatan dalam UMNO, Aisyah Ghani pernah mewakili Malaysia ke Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu di New York dan Perhimpunan Agung ASEAN Solidarity Conference Wanita di Berlin. Pada tahun 1972, beliau telah dilantik menjadi senator wanita pertama di Malaysia dan seterusnya menjadi Menteri Kebajikan Masyarakat. Semasa bertugas sebagai Menteri Kebajikan Masyarakat, Aisyah Ghani memberikan pertolongan kepada semua golongan lapisan masyarakat, antaranya menubuhkan rumah kanak-kanak Tuanku Bodria untuk anak-anak luar nikah, rumah seri kenangan untuk golongan warga emas yang tiada tempat bergantung, menubuhkan pusat perlindungan wanita Seri Puteri untuk membela nasib wanita yang terlanjur, meningkatkan bilangan rumah orang kelainan upaya, menubuhkan sekolah tunas harapan untuk anak-anak tidak bermoral. Aisyah Ghani merupakan wanita yang terawal mendapat gelaran Doktor Imej daripada sejarah MY. Jasa Aisyah Ghani telah dihargai apabila Negeri Selangor menganugerahkan darjah Datuk Paduka Mahkota Selangor yang menjadikan beliau sebagai Datin Paduka. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong pula mengurniakan darjah Panglima Mangku Negara PMN yang membawa gelaran Tan Sri pada 1985.
Pada tahun 1999, beliau diberikan darjah Seri Paduka Mahkota Selangor kelas pertama. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM juga pernah menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Falsafah Sains dan Politik. Jasa Aisyah Ghani telah dihargai apabila negeri Selangor menganugerahkan darjah Datuk Paduka Mahkota Selangor DPMS yang menjadikan beliau sebagai Datin Paduka. Yang di-Pertuan Agong pula mengurniakan darjah Panglima Mangkunegara PMN yang membawa gelaran Tan Sri.